Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, seperti biasa, sebelum aku mulakan kisah seram kita pada video kali ini, aku sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni guys, ada lagi beberapa kisah seram yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. Di mana kisah ni dialami oleh pengirim kita yang bekerja sebagai pengawal keselamatan. So, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. Okey guys, untuk kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Faizal. Di mana Encik Faizal ni pada waktu tu dia bertugas sebagai pengawal keselamatan di salah sebuah sekolah yang terletak di Negeri Sembilan. Dan kisah ni berlaku dalam tahun 2013. Di mana pada waktu tu Encik Faizal ni dan kawan dia seorang lagi bekerja shift malam. And then di sekolah ni pula diceritakan oleh Encik Faizal ni, rondaan akan dilakukan setiap 1 jam. Maknanya pukul 8 sekali, pukul 9 sekali, macam itulah, dan seterusnya lah. Dan diorang akan membuat rondaan secara bergilir-gilir. Dan pada waktu kejadian ni berlaku, sebenarnya jam menunjukkan pukul 10 malam. Dan waktu tu giliran Encik Faizal ni untuk melakukan rondaan lah. So dia melakukan rondaan menaiki motosikal sebabkan kawasan sekolah ni boleh dikatakan besar sebab dia sekolah yang berasrama. Jadi ada kawasan asrama, ada court tenis, ada padang bola sepak, lepas tu ada surau kan. Jadi kawasan sekolah tu boleh katakan besar lah. Jadi untuk berjalan kaki memang tak sesuai lah. So dia menaiki motosikal, dia melakukan rondaan di kawasan sekolah pada mulanya, and then terus ke kawasan asrama. Dan bila Encik Faizal ni sampai ke kawasan asrama ataupun melalui kawasan asrama, dia terdengar macam ada orang panggil dia. Tapi bukan panggil nama, dia macam panggil macam contoh dia tulis dalam email, panggilan dia macam abang, macam tu. So Encik Faizal ni terberhenti, di tengah naik motor dia berhenti, and dia pusing sekeliling dia, boleh katakan gelap lah. So Encik Faizal ni macam siapa pula panggil dia kan. So dia dah rasa tak sedap hati, tapi dia macam sebenarnya dah banyak kali dah sebenarnya kejadian-kejadian pelik ini berlaku, tapi Cik Faizal ni just endahkan je. So dia pun pergi ke kawasan Dewan Makan, dia buat clocking, and then patah balik melalui jalan yang samalah. So Cik Faizal ni dengar lagi bunyi macam abang macam tu. So Cik Faizal ni berhenti buat kali yang kedua, and then dia keluarkan lampu suluh dia suluh di kawasan sekeliling kan. Tapi dia tak nampak apa-apa lah, cuma dia kata bunyi apa tu? Macam tu lah, dia suluh macam tu. So ada sekali tu, pada waktu tu di tengah suluh-suluh ni, entah macam mana Encik Faizal ni kata dia suluh di kawasan asrama. Sebab waktu tu kawasan asrama ni tak ada orang sebab cuti penggal, cuti sekolah lah. Maknanya mungkin seminggu atau 2 minggu pelajar-pelajar di asrama akan balik ke kampung. Jadi Encik Faizal ni dia mula suluh terus ke tingkap tau. Cik Faizal kata waktu tu dom ataupun tingkap tu berada di tingkat 2, dan dia nampak macam ada satu susuk tubuh yang berdiri dekat kawasan tingkap. Maknanya mungkin di dalam dom lah, pandang ke arah Cik Faizal ni. Tapi bila Cik Faizal ni amati betul-betul, dia nampak macam seorang perempuan. Tapi Cik Faizal ni macam heran lah kan, ini asrama lelaki, macam mana pula boleh ada perempuan kan. So memandangkan jam waktu tu baru pukul 10, jadi Cik Faizal ni pun just dia start motor dia balik. Tapi dalam masa yang sama dia perhati juga ke tingkap tu. Cuma benda tu perhati je motor tu lalu tau. Jadi bila Cik Faizal ni jalan,
menghala ke pejabat asrama. Waktu tu kebetulan ada seorang warden yang belum balik lagi lah. So dia jumpa dengan cikgu tu ataupun warden tu. Dia bertanya lah, cikgu, ada lagi ke pelajar yang tak balik dekat blok sekian ni? Dia cakap macam tu. So cikgu kata, tak ada, saya dah kunci grill bawah tu. Saya dah check dah setiap dorm, tak ada. Semua orang dah balik. Kenapa? Tak, sebab tadi saya perasan macam ada orang perhatikan saya daripada tingkap dorm ni. Dia cakap macam tu. And then cikgu ni pun tahu cikgu ni jawab apa. Dia cakap, tak apa, endahkan je, itu bukan murid saya tu. Adalah tu. Dia kata macam tu. So Encik Faizal ni pun okey lah, gelak-gelak je lah kan dengan warden tu. And then dia pun balik menghala ke post guard lah, pondok guard tu balik. So lepas daripada hari tu, Encik Faizal ni pun adalah berjumpa dengan warden asrama tu. And then berceritalah tentang perkara ni dan bertanyalah pengalaman warden tu. And then warden ni pun cakap benda tu perkara biasa. Dia pun pernah kena ganggu dekat blok asrama tu waktu dia orang meronda pada waktu malam. Warden kan dia boleh ronda dekat dalam kawasan asrama. Jadi masa dia orang ronda tu, dia ada terperasan waktu tu dia tengah ronda di bahagian bawah. And dia nampak macam ada kelibat macam perempuan tengah perhatikan daripada tingkat atas, macam tu lah. Waktu tu student semua ada tau. Waktu maksudnya gangguan tu memang ada dekat blok tu. Dan Cik Faizal ni kata ini adalah pengalaman pertama dia yang dia nampak sendiri dengan mata dia. Sebelum ni dia hanya dengar macam bunyi-bunyi, macam meremang bulu roma, itu perkara biasa. Tapi penampakan inilah pertama kali yang Encik Faizal ni kena. Okey guys, kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua, di mana kisah seram ni dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Encik Radi. Di mana pada waktu tu Encik Radi ni dia bertugas sebagai pengawal keselamatan di salah sebuah kompleks pembeli belah yang terletak di Kuala Lumpur. So Encik Radi ni kata pada waktu tu dia ni ketua untuk guard dekat kawasan tu lah. Kira dia ni mungkin berpangkat lah. Jadi dia bertugas dekat situ ramai, dekat 5 ke 6 orang macam tu. Jadi menjadi rutin mereka ni untuk pastikan tak ada orang lagi di dalam shopping kompleks tu sebelum diorang kunci semua pintu-pintu kaca dan sebagainya. So Encik Radi kata jam waktu tu menunjukkan pukul 12 lebih malam, dekat pukul 1. So Encik Radi ni perasan yang dekat dalam monitor dia, sebab dia duduk dekat dalam bilik kawalan. So ada guard-guard lain yang tengah makan, ada guard yang tengah duduk kan. Jadi Encik Radi ni yang tengah perhatikan monitor ni. So Encik Radi kata dia nampak macam ada kelibat perempuan berbaju merah macam munda mandi di dalam kawasan mall tu. Jadi Encik Radi ni perhati gerak-geri perempuan ni kan. Perempuan ni daripada mana? Sebab daripada tadi dia perhatikan tak ada apa pun, tiba-tiba je muncul kan. So ada salah seorang daripada pengawal keselamatan ni, dia baru. Jadi dia kata, ada orang lagi ke yang dekat dalam shopping kompleks ni? Kalau tak silap tadi semua dah tak ada orang dah. Dia cakap macam tu. Encik Radi pun berhati dan Encik Radi kata, itulah, dia pun macam tak pasti kan. Sebab dia kata, betul ke orang? Encik Radi ni kata macam tu. Waktu dia tengah perhatikan tu, dia tak nampak pun macam gerak-geri perempuan ni macam hantu ke atau benda-benda lain lah. Sebab cara dia berjalan, cara dia apa semua dekat dalam CCTV tu. So Encik Radi ni arahkan 2 orang guard dia ataupun 2 orang pegawai bawahan dia untuk pergilah masuk ke dalam mall tu untuk check. Dia dah tahulah tingkat berapa apa semua dekat monitor tu. So 2 orang ni pun pergi and then mula masuk apa semua. Dan Encik Radi ni perhatikan daripada monitor ni, okey, kawan dia dah masuk apa semua kan, sampai menuju ke kawasan tu. And then perempuan ni dia tengah munda-mandi tu, dia pergi ke arah satu kawasan gelap yang waktu tu kamera tak ada kat kawasan tu. Jadi kamera hanya nampak daripada arah hujung ni je lah. And then dia pergi ke arah hujung and then dia hilang. Dan sampai 2 orang pengawal keselamatan ni. And then sampai kat situ dia pun suluh tak ada apa kan. Lepas tu Cik Radi nampak lah yang 2 orang ni tengah berbual macam ada mana orang ke apa macam tu lah kan. So kawan dia ataupun yang pegawai dia tadi tu gunakan walkie talkie untuk bercakap dengan Cik Radin lah. So dia kata
Bang, saya dah check dah bang, tak ada orang pun dekat sini. Dia cakap macam tu. So Encik Radin ni kata, itulah tadi perempuan tu macam pergi ke bahagian hujung. Dia kata hujung koridor sana, dia kata. So dua orang ni pun jalan berdua kan ke arah hujung. And then tengok kat kawasan hujung tak ada. Sebab kawasan hujung ni dia hanya ada satu laluan untuk pergi ke tandas dengan surau je. Jadi dua orang ni pergi ke arah hujung tu dan masuk ke kawasan gelap tu. Mungkin dia check lah kot dekat dalam bilik air ke apa ke, tapi tak ada apa. So dia keluar balik and then dia contact balik Encik Radi tu kan. Bang, saya dah check lah, memang tak ada orang. Dia kata macam tu. Okey lah Encik Radi kata, kalau tak ada okey lah, ambil lah, balik semula lah. Dia kata macam tu. So kawan dia dua orang ni tengah berjalan, tiba-tiba kawan dua orang ni berhenti. Dia macam berbual tau, berdua, lepas tu tiba-tiba berhenti. Mungkin apa yang dia cakap pun Encik Radi tak tahu. Dan yang mengejutkan Encik Radi ataupun yang membuatkan Encik Radi rasa takut, dia nampak perempuan yang baju merah tadi keluar balik daripada lorong yang dia masuk tadi. Dia berjalan menghala ke kawan dia yang berdua ni. Kawan dia tak perasan tau, kawan dia berbual sama dia. So Encik Radi ni contact guna walkie talkie. Dan dia cakap, tu perempuan tu ada kat situ, dia cakap macam tu. Lepas tu nampak yang dekat dalam monitor ni, kawan dia dua orang tu macam suluh tau, macam suluh terus kat kawasan tu. Dia kata, mana bang? Tak ada pun, dia cakap macam tu. Lepas tu Encik Radi nampak benda tu ada dekat situ dan berjalan dekat-dekat, makin dekat, sampai betul-betul bersebelahan dengan dua orang guard ni. Dia macam berdiri di tengah-tengah. Dia macam perhati je dua orang ni tau. So Encik Radi kata, dia dekat sebelah kau, takkan kau tak perasan? Dia cakap macam tu. So yang dua orang guard ni, dia suluh-suluh tak ada, dia cabut lah. Sebab Encik Radi dah cakap macam tu kan. So dia pun lari, keluar balik semula ke bilik kawalan ni lah. So Encik Radi kata, dia orang pun buka balik CCTV dan tunjuk. Memang Encik Radi kata nampak benda tu. Dan kawan-kawan dia ni pun nampak, betul lah dia berdiri sebelah aku je. Kawan Encik Radi ni cakap lah. So tapi waktu tu diorang memang tak perasan atau diorang memang tak nampak ada orang ke ada apa ke kat sebelah dia. Sebab kawasan tu dia nampak ada hanya dia berdua je, dia dengan kawan dia je. Mana pergi perempuan yang ada di sebelah dia tu yang Cik Radi nampak di dalam CCTV. So kisah dia habis kat sini je. Encik Radi kata memang pengalaman ni agak pelik lah bagi dia. Memang ganjil sebab dia jarang sebenarnya kena benda-benda macam ni. Cuma bila benda tu dah berdiri di sebelah kawan dia tu, cuba korang bayangkan, yang korang yang tengah perhati dekat monitor ni kan, mesti kita macam, perempuan tu ada dekat sebelah member aku kan. Yang member dua orang ni pula tak perasan ataupun tak nampak pun apa, ataupun tak nampak pun ada sesiapa yang ada kat situ. So kat situ confirm yang baju merah tu bukan manusia. Okey guys, untuk kisah seram kita yang terakhir ni, boleh aku katakan kisah seram yang ringkas lah. Sebab ia pun dikongsikan di ruangan komen sebenarnya. So aku selit sekali lah dalam episod ni ya. So kisah dia macam ni. Waktu tu dia ni sebenarnya belajar di salah satu college yang terletak di Johor Bahru. So dia kata dekat college dia ni memang selalu sangat nampak ataupun ada penampakan macam Pontianak di kawasan college dia ni. So student-student kat situ banyaklah bercerita pasal benda ni. And then kisah ni sampai kepada security guard ataupun pengawal keselamatan di college tu. So diorang student ni ceritalah dekat pengawal keselamatan ni yang ada, budak-budak nampak lah ada Pontianak dan sebagainya. And then pengawal keselamatan ni dia macam, tak ada lah, korang ni penakut lah, apalah ni, acik jaga sini okey je, tak ada, tak pernah nampak pun, dia cakap gitu kan. So nak dijadikan cerita, pada suatu hari tu guard ni dia sedang buat rondaan di kawasan college tu. And then dia kena buka lampu di setiap koridor, ataupun dia kena naik lah di setiap tingkat, dia akan buka lampu apa semua. Dan waktu aku tak tahu lah pukul apa, mungkin waktu maghrib kot. Jadi sebab tu kena buka lampu kan. So dia kena naik di setiap floor dan dia kena buka lampu apa semua. Sampai ke satu floor ni, security guard ataupun pengawal keselamatan ni cuba buka
lampu di koridor tu, tapi lampu tu tak menyala. And then dia cubalah 2-3 kali kan, macam on off, tak boleh juga. So dia macam, kenapa ni? Sambil-sambil dia pandang ke koridor ni, dia nampak di hujung koridor tu macam ada susuk tubuh perempuan, boleh kita katakan Pontianak lah. So dia nampak benda tu daripada jauh. So sebabkan kawasan tu waktu tu lampu tak boleh nak buka, jadi nampak macam bayang-bayang kan. Macam ada bayangan putih tapi tak berapa nampak kepala ke apa, tak berapa nampak, cuma nampak bayangan putih. Dan ada rambut macam tu. So guard ni macam perhati je kan. So dalam masa yang sama dia cuba juga buka lampu ni kan, tapi tak menyala. Dan yang membuatkan guard ni terus turun ke bawah. Bila benda tu makin lama makin dekat dengan dia. Cuba datang ke arah security guard ni lah. So security guard ni pun turun. Dan start daripada hari tu dia percaya yang memang ada gangguan di kawasan kolej tu. So pada pendapat aku untuk kisah yang ketiga ni yang dikongsikan di ruangan komen ni, sebenarnya guard ni cakap besar sebenarnya. Betul tak? Kita tak boleh nak cakap terlalu berani ke apa, tak boleh. Sebab benda tu mesti akan ganggu kita balik. So korang semua yang berada di luar sana, hati-hatilah. Jagalah mulut Janganlah cakap besar ke apa ke. Sebab Allah nak uji kita bila-bila masa je dia boleh uji. Kang bila benda tu dah berada di depan mata, baru kita nak ambil langkah 1000, masa tu demam lah. So guys, aku rasa itu saja kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Mana satu kisah yang paling seram? Kisah pertama, yang kedua ataupun yang ketiga? Korang boleh kongsikan di ruangan komen di bawah. Dan yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang nak kongsi dengan aku, ataupun gambar ke, ataupun video yang korang terakam ke, korang boleh emailkan ke alamat email Sembang Kopi. Alamat email aku ada letak di ruangan description di bawah. Dan satu lagi, sebab aku perhati ramai yang sebenarnya nak menaip macam susah kan, korang nak email dekat aku kisah-kisah korang, aku ada tinggalkan link Telegram Sembang Kopi dekat ruangan description. Kalau korang nak share korang punya kisah-kisah seram dengan aku, korang boleh juga hantar voice ke Telegram Sembang Kopi, di mana nanti aku akan dengar, aku akan fahamkan dan aku akan kongsikan di channel YouTube aku. So guys, di kesempatan ni aku sebenarnya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua. Sebab aku perhati setiap hari aku punya subscriber, aku punya viewers semakin naik. Dan itu salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video. Dan kat sini aku ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. So guys, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. Dan korang juga akan dapat notification sekiranya aku update video terbaru di dalam channel aku ni. So guys, itu saja untuk video kita pada kali ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.